Unit khas Tiger Platoon Pasukan Gerakan ARM PGA berjaya mengurangkan jenayah rentas sempadan di sepanjang Sungai Golok, kawasan sempadan Malaysia, Thailand ke tahap maksimum. Disertai 43 pegawai dan anggota gabungan daripada Batalion 7, 8 dan 9, kumpulan tanggungjawab membuat rondaan jalan kaki RJK di kawasan Ops Wawasan Kelantan. Setiap hari, 13 anggota termasuk seorang pegawai yang lengkap bersenjata bertugas secara bergilir-gilir menjalankan RJK membabitkan jarak 10 hingga 15 km. Pegawai pemerintah Batalion 7 PGA, Superintendent Azhari Nusi mengakui kewujudan unit itu telah memberi nilai tambah kepada usaha mengekang pelbagai kegiatan menyalahi undang-undang di kawasan sempadan. Dengan adanya unit Tiger Platoon buat rondaan-ronda jalan kaki ini, kita tengok mendatangkan kegugurunan di kalangan penduduk. Kita ronda kita selain daripada itu, kita akan jejak kesan tengok-tengok tempat-tempat berlaku penyeludupan di kawasan-kawasan. Kita tengok bentuk muka bumi tanah yang tidak rata, berluka tu. Jadi oleh kerana Tiger ni unit yang terpilih lah, unit elit dengan kelengkapan yang serba cukup, saya rasa boleh membantulah. Beliau ditemui media selepas meninjau pelaksanaan operasi RJK di pos Pulau Pasir Mas, Kelantan. Unit khas Tiger Platoon merupakan skuad khas di bawah pasukan gerakan ARM Polis Diraja Malaysia. Ditubuhkan bagi menjalankan operasi-operasi khas, Tiger Platoon telah diwujudkan sejak zaman darurat lagi semasa adanya keganasan dan kekacauan yang dicetuskan oleh pihak komunis. Pasukan itu memiliki keupayaan tempur yang sesuai untuk menangani sebarang ancaman. Setiap anggotanya perlu menjalani pelbagai latihan berterusan yang menguji mental dan fizikal sebelum terpilih untuk menyertai skuad ini. Bermodalkan RM500 dan resipi PES Laksa Sarawak, perusahaan keluarga yang diusahakan 3 beranak di Sarawak berkembang menembusi pasaran di Sabah, Semenanjung Malaysia dan Brunei Darussalam. Perusahaan keluarga Zurich Manan telah meniti perjalanan selama 2 dekad dan semakin memperoleh permintaan orang ramai. Hanya bermula di dapur dengan ilham bapanya pada tahun 1998, PES Laksa yang pada asalnya dibuat untuk resipi sendiri saja telah dihantar ke gerai-gerai makanan untuk maklum balas, namun hasilnya mengecewakan. Tidak berputus asa, selang beberapa tahun kemudian iaitu pada tahun 2002, PES Laksa yang ditambah baik kemudiannya mendapat tempahan dari sebuah kedai makanan tempatan. Tempahan tersebut menjadi titik permulaan perjalanan resipi PES ini. Sudah banyak. Nya pack sikit pack 200 gram dalam 50 100 paket seminggu. Tapi ini nak repeat order. Every week ni repeat order. So bila dah kedai nya madah, why not hantar ke kedai-kedai kawannya. So dari siap lah pergi ke kedai-kedai kawannya, semua okey lah. Since that day teruslah ada demand. Kami orang just mula nang sikit dari dapur di rumah aja. Asal resepi yang sekali masak just 2 kilo je. 2 kilo lebih 3 kilo macam ni lah. Sekali portion resepi. Keluarga Zurich mula mengambil pekerja seramai 2 orang pada tahun 2002. Sehingga kini perusahaan itu mempunyai 18 pekerja sejajar dengan permintaan yang semakin meningkat sejak mendapat pensijilan halal pada tahun 2012. Dan mereka sudah pun memiliki premis sendiri di Bandar Baru Samariang, Kuching, Sarawak. Warga kerjanya mendapat latihan daripada Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama, Jabatan Pertanian dan Sirim sekaligus meningkatkan keupayaan keluaran menerusi perolehan mesin dan pembungkusan. Kebiasaannya, operasi dimulakan dengan pekerja menyediakan ramuan khas untuk memasak PES seperti serai, lengkuas, bawang putih dan bawang merah yang kemudian dimasak selama 3 jam dan dibiar sejuk selama 3 hari sebelum proses pembungkusan mula dilaksanakan. Pembungkusan dilakukan dengan mesin khas untuk jumlah sekata 200 gram sebelum ditutup ketat dengan mesin pengedap disusun rapi dalam kotak dan sedia untuk diedarkan ke kedai-kedai runcit dan pasaraya. PES tersebut mendapat permintaan sehingga 10 tan sebulan.
Sejumlah 40 juta kini tersedia untuk orang yang bekerja sendiri untuk meneruskan latihan. Ini merupakan langkah selepas pergerakan buruh menguatkan dana latihan NTUC sebanyak $4 juta untuk menambah kepada $36 juta yang dilakukan oleh kerajaan pada awal bulan ini. Josh Leong, seorang pemuzik ketika ini bekerja dengan Skills Future bagi mengikuti satu latihan atau kursus baru. Akibat COVID-19, pertunjukan atau persembahan beliau kini ditunda dan beliau kini menggunakan masa lapang untuk menyampaikan pengetahuan yang diperoleh daripada kursus sebelumnya. Menurut George Leong, ketika ini terdapat pelbagai peluang di mana memperolehi banyak sokongan dalam mempromosikan pembelajaran kepada komuniti bebas. Dan oleh itu, tambah beliau akan berusaha membantu komuniti meningkatkan kemahiran, khususnya dalam bentuk perisian digital dan mendigitalkan aliran kerja mereka. Lebih 4,000 kursus ini tersedia dan lebih banyak sektor yang khusus akan dilancarkan secara progresif. Dengan peningkatan terkini, orang yang bekerja sendiri boleh mendapat sehingga RM8.50 sejam semasa latihan. Sebelum ini, skim latihan sedemikian hanya bagi mereka yang mempunyai pekerjaan. Pergerakan buruh mengatakan ini adalah peluang bagi orang-orang yang bekerja sendiri untuk memperoleh pendapatan semasa mereka berlatih. Menurut Ng Chi Min, pihaknya ingin mendapatkan mereka yang bekerja sendiri supaya mereka boleh mendapatkan beberapa allowance latihan dan mampu sedikit sebanyak menampung perbelanjaan hidup mereka. Jika menghadiri kursus 5 hari, mereka akan mendapat allowance kursus lebih dari $300. NTUC berharap inisiatif itu akan memberi insentif kepada lebih ramai orang yang bekerja sendiri untuk menjalani latihan dan mempertimbangkan untuk mengambil pekerjaan sementara di sektor-sektor lain. Warga Thailand di seluruh negara mengambil bahagian dalam sambutan tepukan tangan 5 minit di seluruh negara untuk menunjukkan sokongan kepada pekerja perubatan yang melawan wabak COVID-19. Semua lapisan masyarakat menyertai tanda penghormatan kepada kaki tangan perubatan. Ahli-ahli tentera berkumpul di acara bertepuk tangan di Direktorat Komunikasi Bersama Ibu Pejabat Angkatan Bersenjata di Raja Thailand menunjukkan sokongan mereka untuk para pahlawan barisan depan dalam memerangi coronavirus. Ahli keluarga, rakan sekerja, ketua pejabat pentadbiran dan kumpulan lain juga muncul dalam video yang disiarkan di media sosial memuji kerja kaki tangan perubatan dan menghantar semangat kepada semua orang yang memerangi coronavirus. Dalam beberapa aktiviti bertepuk tangan, para peserta memberi sokongan moral dengan berteriak dan menyanyi. Thailand telah mencatat 1,524 jangkitan pada Isnin lalu dengan 1,388 kes aktif. Orang ramai digalakkan untuk menghantar mesej galakan kepada semua orang yang bekerja keras untuk melawan wabak virus. Walaupun COVID-19 menjadi ketakutan terbesar setiap orang dalam beberapa hari kebelakangan ini, ramai yang telah mengambil inspirasi dari pandemik tersebut untuk mencipta karya seni yang menyampaikan mesej yang bermakna kepada masyarakat. Truk bak, jalan yang biasanya sibuk, kini telah menjadi sepi kerana perintah pengasingan. Keluarga yang bersenam di hadapan TV atau sekumpulan pelajar yang belajar dalam talian. Ini adalah beberapa lukisan yang diketengahkan untuk pertandingan seni lukisan mengenai COVID-19 yang dianjurkan oleh Urban Sketches Hanoi. Tranti Tantui menjelaskan kebanyakan lukisan menggambarkan aktiviti harian yang hanya boleh dilihat semasa pandemik. Ini menunjukkan bagaimana kehidupan manusia terjejas akibat wabak dan melalui lukisan ia membantu meningkatkan kesedaran tentang pentingnya pencegahan penyakit. Panduan berkenaan telah menarik peserta dari semua peringkat umur dan profesion, bahkan anak-anak. Menurut Min Kui, dia melukis kereta yang membawa coronavirus keluar ke laut.
kemudian membunuh virus berkenaan dan beliau boleh kembali ke sekolah dengan guru dan kawan-kawannya. Lukisan-lukisan ini telah menjadi alat baru dalam memerangi COVID-19 kerana ianya membantu menyampaikan mesej kepada orang ramai. Ini adalah artis Vietnam, Due Truc. Dalam beberapa hari kebelakangan ini, Truc telah mengenepikan kerjayanya dan menumpukan sepenuh masa untuk membuat seni yang mempromosikan perjuangan melawan COVID-19. Menurut Due Truc, virus COVID-19 adalah musuh. Beliau menggunakan cat hitam dan warna kabur untuk lukisan beliau di mana mempamerkan imej seorang ibu dan anaknya memerangi penyakit COVID-19. Kementerian Kebudayaan, Sukan dan Pelancongan telah mengedarkan kerja Truc untuk menyebarkan maklumat mengenai pencegahan penyakit di banyak kawasan. Menurut Due Truc, mereka mahu bergabung dengan kerajaan dalam usaha melawan COVID-19, bersama-sama bertekad untuk mencegah dan menindas pandemik dengan berkesan.